Sebab apa yakin tuan-tuan, bukan saja tuan-tuan, hamba sendiri kalau tak mengaji, tak tahu bagaimana untuk mempraktik maqam ini ihsan. Sebab ihsan satu cabang daripada ilmu Islam yang tak boleh dipisahkan. Artinya sokong tuan-tuan dengar dah. Kata hari bila Nabi sedang duduk dalam khemah bersama dengan para sahabat, datang seorang laki-laki yang singgah rupanya berjubah putih, rambut bersikat tepi. Dan orang Madinah kata, kami tak kenal siapa laki-laki ini. Nak kata orang jauh datang, baju tak kotor, walhal seperti baru mandi. Nak kata orang yang dekat kampung ni, kami tak pernah tengok muka dia. Dia datang-datang, terus berlutut dengan Nabi, lutut sama lutut dan pegang sama Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni, khabarkan kepada aku apa itu Islam. Nabi cerita 1, 2, 3, 4, 5. Dia kata benar. Taklah, dia tanya, dia benarkan Nabi tu lah. Dia kata, orang dia tanya pula, akhbirni, mukhabarkan kepada aku apa dia iman. Nabi cerita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka laki-laki itu membenarkan betul. Mukhabarkan pula apa kepadaku dengan apa itu ihsan. Maka Nabi cerita 1, 2, laki-laki itu membenarkan. Setelah daripada itu dia bangun, maka dia baik. Sahabat-sahabat tanya siapa dia laki-laki itu, ya Rasulullah, yang pelik rupanya, sifat dan perangannya. Maka kata Nabi, iaitulah Jibril alaihissalam. Nak bagi faham kepada kita, tak dapat tiga rumpun ilmu ini tak boleh kita pisahkan pada kehidupan. Artinya, ramai yang telah memahami apa itu Islam, ramai yang telah memahami apa itu ihsan. Tapi ramai yang faham tetapi tak berjaya menghidupkan ihsan pada kehidupan. Islam okey dah, iman okey dah, ihsan pula tak tahu bagaimana caranya. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar beberapa pasal. Yang pertama sekali, dan antara perkara sunat yang perlu kita lakukan sebelum masuk kepada medan sembahyang. Bila kita masuk saf saja tuan-tuan, yang pertama sekali kata ulama, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Masih istighfar ni tuan-tuan kena buat apa? Dalam hati ulama kata perlu kita niat dengan taubat. Perlu kita niat dengan taubat. Tapi bukan taubat yang satu persatu, bermakna taubat umum. Taubat segala dosa dan sebagainya. Kerana apa? Untuk berhadapan dengan Allah Ta'ala, tak dapat juga kita perlu membersihkan zahir dan batin, membersihkan jiwa dan sebagainya. Duduk, astagfirullahalazim, itu mulut kata, hati niat taubat. Ya Allah, aku bertaubat bagi seluruh dosaku kepada kamu. Dan mudah-mudahan masuk kepada hadis, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Artinya orang yang bertaubat daripada dosa seperti dia tak bertaubat. Sebab tu kalau tengok filem tuan-tuan, dari situ kita boleh muhasabah dah bagaimana yang dikatakan sifat pada masyarakat. Filem ni, mana-mana bahagian yang rosak, mana-mana bahagian yang tak elok, mana-mana bahagian yang kadang-kadang nak dikat dan tak ada kat. Dia kat filem tu, asalnya panjang. Tapi nak bagi cukup 1 jam, lepas tu nak buang pula yang sisa, nak buang pula yang tak jadi, yang potong-potong, bermakna dia potong-potong. Begitulah juga kita di hadapan para masyarakat Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak usah pening lah Allah dahulu macam mana aku dosa banyak sebelum nak kembali kepada Allah berzina minum arak. Adakah Tuhan akan buka tutup aku besok di padang mahsyar? Nampak baik Abang Saleh ni dekat padang mahsyar, Allah tengok belakang macam ni ke asal Abang Saleh? Contoh mana kan? Ya. Kalau tuan-tuan telah bertaubat dekat padang mahsyar besok, yang dikatakan belajar memancarkan tiap-tiap amalan manusia, Allah Ta'ala potong semua. Filem tu jadi pendek. Dia dekat. Allah tengok, oh dia Abang Saleh ni daripada awal sampai habis. Sebab tu tak dapat tidak sifat bertaubat ini perlu kita dah lakukan semua masa. Satu, artinya masuk kepada saf itu istighfar sebanyak 3 kali dengan taubat. Satu. Yang kedua, kemudian setelah baca istighfar, kita baca pula qul a'udzu birabbin nas. Baik. Baca pula qul a'udzu birabbin nas.
Supaya apa nak baca Qul a'udzu birabbil nas? Diajar oleh kita oleh Nabi SAW supaya kita buat pada syariat. Buat pada apa dia? Ya Allah, aku berlindung dengan Tuhan manusia. Dan Malikin nas, Ilahin nas, berlindung daripada apa? Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan dan waswas. Dan siapa dia? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kerana gangguan dalam sembahyang dua, di antaranya manusia, di antaranya jin. Sebab tu tak dapat, tidak perlu kita minta dengan Allah Ta'ala untuk berlindung. Sebab tu lah kita ikat Abu Manian, ulama kata kalau orang yang kuat dengan Tuhannya, nescaya dia akan minta tolong dengan Tuhannya supaya memberi kekuatan kepada dia untuk menolak kepada maksiat. Tak usah gedebel lah tuan-tuan kalau kita berasa kuat salah. Hakikatnya kita ni la haula wala quwwata. Sebab tu tiap-tiap apa yang berlaku perlu minta tolong dengan Allah. Sebab tu syariat diajar kepada kita dah berdiri Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dah pastikan yang zahir batin kita buat pada. Mudah-mudahan ada syariat dipanggil perisai daripada gangguan jin dan manusia. Kan? Itu syariat. Tapi kalau tuan-tuan mengaji hakikat pula, hakikat ni terbalik. Sebab tu nak bagi faham, zahir dan batin dua-dua tak boleh terpisah. Syariat, kalau kita kata benda yang mengganggu kita ni, mewaswiskan hati manusia ni gangguan lah. Itu syariat. Tapi kalau kata hakikat pula dia terbalik. Sebenarnya benda yang mengganggu manusia ni bukan gangguan. Benda yang mengganggu manusia ni kadang-kadang nikmat, kadang-kadang rahmat. Pelik tak? Pelik. Contoh begini. Tengok kita semayang Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang handphone berdering, handphone berbunyi. Kalau lagu Mahizin tak apalah, lagu Arab contoh ni lagu rock Allah ekspedisi contoh. Bergerak satu surau. Baik. Kalau kita memandang dari segi syariat tadi, bermakna manusia mengganggu kita tak? Ni minal jinnati wan nas. Orang tengah semayang untuk bertimbul ni. Itu syariat. Dipanggil mengganggu diri manusia. Tapi kalau untuk memandang sebaliknya dari segi hakikat, pertama aku nak tanya tuan-tuan yang lain. Ni kawan yang telefon tu, kalau Tuhan tak gerakkan hati dia untuk telefon waktu maghrib ni, nak telefon tak? Tak. Ya muqallibal qulub, orang kata dalam Quran, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Bermakna pada hakikatnya begitulah ceritanya, syariatnya tak perlu dah. Baik. Kemudian kita ni tuan-tuan bukan wali. Bila kita ni bukan wali, semayang kita seorang khusyuk lah katanya. Dan pada adat, pada ceritanya semayang kita bukanlah khusyuk, maka banyak lalai daripada khusyuk. Apa makna lalai? Bila hati tak ingat kepada Allah, hukumnya lalai sudah. Kalau hati ingat kepada Allah, maka hukumnya tidaklah lalai. Jadi berkata Syekh Siti Jenar, adanya Allah bergantung pada ingat, tiadanya Allah bergantung pada lupa. Ini tanam pokok wali-wali ini besar tuan-tuan. Nak tahu Allah Ta'ala tu ada ke tak, congak sejauh mana kita ingat dia. Nak tahu Tuhan tu ada ke tak, congak sejauh mana kita lupa dia. Maka adanya Allah bergantung pada ingat, tiadanya Allah bergantung pada lupa. Baik. Jadi cerita mudah-mudah begini. Kita ni tuan-tuan bukan wali, maka kebiasaannya semayang tentulah lalai. Apa makna lalai? Hati tak ingat kepada Allah. Betul? Baik. Tiba-tiba datang ujian tadi, bunyi telefon. Kalau tuan-tuan memandang dari segi syariat, kita akan merasakan bunyi handphone tadi satu gangguan tak? Gangguan. Ya, tuan-tuan perlu belajar orang ilmu tasawuf, memandang dari segi hakikat. Nak pandang macam mana? Bila datang ujian tadi, yang sepatut kita buat, kita perlulah lawan. Lawan dengan apa? Menghidupkan zikrullah pada hati. Allah, 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 Allah. Hati sebut Kenapa nak sebut Allah? Supaya tak nak menjadikan bunyi tadi satu gangguan. Artinya aku nak tanya tuan-tuan yang alim, kalau handphone tadi tak berbunyi, hati nak berzikir tak? Kenapa? Tak. Daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat, hati lalai kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ulama kata ujian ni rahmat.
besok hari Sabtu Ahad tuan-tuan duduk di rumah. Duduk petang-petang dekat bawah ni, Pak Ayah